Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan dua cerita dan dua-duanya memang satu pengalaman yang luar biasa. Moga-moga cerita yang Abang sampaikan boleh dijadikan iktibar dan juga hiburan pada masa yang sama. Kadang-kadang Abang pelik juga. Setiap kali Abang dapat cerita, semua cerita tu boleh dikatakan pengalaman-pengalaman yang pelik, yang luar biasa. Memang betul kan manusia ni? Bukan seribu orang duduk dekat Malaysia ni. Jutaan orang duduk dekat Malaysia ni. Bayangkan setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeza-beza. Walaupun cara kemunculan benda-benda macam tu adalah lebih kurang sama. Tapi jalan cerita, susur cerita semuanya berbeza-beza. Dan setiap daripadanya memang Abang jadikan iktibar. Terutama sekali setiap kali sekarang ni Abang dah rajin nak baca ayatul kursi. Setiap kali rasa macam tak tentu arah je, baca ayat kursi. Dulu-dulu Abang tak buat macam ni, tapi sejak-sejak dapat cerita hantu ni, bagus juga kan. Jadi tanpa membuang masa, sebelum kita mulakan cerita, kita doalah kepada Allah Ta'ala. Moga Allah panjangkan umur kita, murahkan rezeki kita, banyakkan rezeki kita, memberikan kita keberkatan dunia dan di akhirat, dan dipermudahkan segala urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga kita berdoalah untuk mak ayah kita. Kita doakan mereka berdua, moga-moga dipermudahkan segala urusan mereka berdua dan mendapat keberkatan dunia dan di akhirat untuk mak ayah kita. Okey, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang perempuan yang bernama Adibah. Umur dia lebih kurang abang je. Berlaku dekat satu kolej matrikulasi di selatan Tanah Air pada tahun 2005. Ceritanya Adibah, abang cakap Adibah tadi kan? Adibah ni pada waktu tu dia dah bekerja. Tapi dia kerja sebagai seorang facilitator dan dia selalu dipanggil oleh pihak matrikulasi, pihak universiti semata-mata untuk memberikan insentif kursus kepada pelajar-pelajar supaya lebih bersemangat belajar dekat tempat tu. Jadi kali ini dia dengan kawan-kawan ni bersama 4 orang dipanggil untuk mengorientasikan pelajar-pelajar matrikulasi. Waktu tu pelajar-pelajar matrikulasi baru je masuk. Kalau siapa-siapa yang tak tahu, matrikulasi adalah salah satu kolej yang kerajaan Malaysia wujudkan. Tujuannya adalah untuk buat persediaan bagi pelajar-pelajar yang nak masuk universiti. Jadi bila siapa masuk matrikulasi ni, boleh dikatakan budak-budak yang memang pandai, dan lepas habis matrikulasi dia orang terus masuk ke universiti. Maksudnya terus buat ijazah sarjana muda. Dengan kata lain, dia orang ni memang pandai, memang bagus. Dan untuk satu pengambilan matrikulasi memang tak ada, dalam satu tahun tu dia tak akan ada satu kali pengambilan, dua kali pengambilan, tak ada. Selalunya dia akan ambil satu pengambilan. Jadi pada tahun 2005 diadakan pengambilan secara besar-besaran. Jadi lebih kurang lelaki campur lelaki, perempuan lebih kurang ribuan orang lah. Kita letak 3,000 orang. Jadi Adibah ni adalah salah seorang facilitator yang akan memfasilitationkan akan melatih budak-budak perempuan, bukan budak-budak lelaki. Jadi selepas seperti hari yang ditetapkan, dia pun dengan kawan-kawan dia pun naik kereta, pergilah ke kolej matrikulasi yang letaknya dekat selatan Tanah Air itu. Bila sampai dekat kolej matrikulasi itu, keadaan kolej matrikulasi sendiri rasa macam seram-seram sejuk, dia kata. Sebabnya kolej matrikulasi itu di kawasan yang agak berbukit bukau dan agak ke dalam sikit daripada jalan utama. Okey, tapi tak ada masalah, dia kata itu benda yang biasa. Sebagai seorang fasilitator, dia kata dia redah je, yang penting diberikan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak Malaysia melatih diri supaya suka untuk terus belajar, bersemangat, dia kata. Jadi dia kata itu adalah tugas dia. Selepas dia sampai dekat kolej matrikulasi itu, dia pun dibawa oleh pihak pengurusan melihat-lihat kawasan kolej. Dibawanya pergi tengok dewan kuliah, tengok kantin-kantin, tengok padang, tengok pintu gate utama, kenal dengan Pak Gad, dengan Mak Gad, macam tu. Jadi digayau-gayau lah dengan pihak pengurusan tu, diperkenalkan library semua, supaya bila pihak facilitator nak buat aktiviti, mereka dah tahu macam mana keadaan kawasan kolej matrikulasi itu. Itulah tujuannya.
Jadi selepas habis-habis merayau tu, diorang dibawa ke satu college, iaitu college pertama. Nama college tu A1. Bukan nama college, tak sedap. Nama blok tu adalah A1. Jadi bila dia sampai dekat blok tu adalah blok tengah-tengah, dikelilingi dengan blok-blok lain, dan blok tu adalah blok yang paling dekat sekali dengan kafeteria. Turun-turun blok tu je dah ada jumpa kafeteria. Memang senang. Tapi yang jadi masalah, yang jadi tanda tanya Adibah pada waktu tu ialah, kenapa blok ni kosong? Pelik. Pelajar semua masuk, ditempatkan di semua asrama. Tapi kenapa blok ni ada 4 ke 5 tingkat? Daripada tingkat pertama naik jejak ke tingkat kelima, tak ada orang. Setahu Adibah, sepanjang dia jadi facilitator dekat kolej-kolej matrikulasi, memang pengambilan akan pelajar-pelajar diambil dengan seramai-ramainya, memenuhi setiap blok asrama. Tak ada satu pun blok asrama yang kosong. Memang disumbat semuanya. Dan semuanya adalah pelajar-pelajar yang bagus dan pandai, yang menjadi masa depan negara. Jadi memang tak akan dicicirkan walaupun seorang pelajar. Semua dibawa masuk dekat matrik. Tapi masalahnya, kenapa matrik tu biarkan blok A1 kosong? Sepatutnya dia bawa masuk lagi banyak pelajar supaya semua blok dapat dipenuhkan. Itu yang jadi persoalan. Kenapa blok tu kosong? Bermain-main kat fikiran diorang berempat. Dan diorang pun diletakkan di tingkat yang kedua. Pelik kan? Sebabnya dia kata dekat tingkat pertama dia ada bilik tayang, dia ada tempat mainan, tu dia adalah satu dua bilik lah, tak banyak untuk jadikan tempat tidur. Tapi diorang diletakkan ke tingkat kedua. Maksudnya kalau kita sebut ground floor, tingkat pertama, ataupun tingkat pertama ke tingkat kedua. Jadi dengan kata lain, satu tingkat di atas tingkat yang bawah. Fahamlah ya. Jadi dia pun pelik, kenapa tak pergi duduk dekat tingkat yang pertama? Tapi dia tak tahu, belum, bodoh je lah. Sebab itu yang dah disediakan oleh pihak kolej, diterima seadanya. Tak jadi malam tu diorang pun berkemas-kemas barang. Tapi persoalan tu akhirnya Adila bertanya dengan kawan-kawan dia. Ada Mariam, ada Laila, ada Nok. Dia tanya, kau perasan tak? Dia kata, kenapa kita ditempatkan dalam bilik asrama yang memang satu blok ni kosong? Dan kenapa pihak kolej matrikulasi ni tak sumbat pelajar-pelajar duduk dekat blok ni? Dan kenapa blok ni adalah blok paling strategik tapi tidak dipenuhi dengan pelajar? Pelajar-pelajar semua diletakkan di kawasan-kawasan tepi, blok-blok tepi. Bukan blok yang tu, blok utama. Dia pelik, dia kata. Tapi tak apalah, dia kata. Dia dah rasa, dah tergerak dah dekat hati dia. Mesti blok ni berantu ni. Ataupun ada peristiwa gantung diri ke, mati mengejut ke, kan? Dia pun tak tahu, kan? Dia kata. Jadi dia kata mesti berlaku sesuatu yang tak wajar dekat blok tu yang menyebabkan pihak pengurusan kolej matrikulasi kosongkan blok tu. Jadi diorang pun malam tu bahagi-bahagikanlah tugas, dan start daripada maghrib, sembahyang maghrib, diorang ni pun bergaul samalah dengan pelajar-pelajar. Dah mulalah aktiviti orientasi facilitator ni. Jadi macam-macam lah aktiviti dia buat, berjoget, melompat, berceramah, bercerita, berkongsi pengalaman, macam-macam aktiviti lah pada malam tu. Jadi selepas aktiviti tu selesai, diorang pun semua balik ke asrama masing-masing, termasuk Adibah dengan 3 orang kawan dia. Diorang pun balik dah dekat bilik. Mujurlah diorang tidur satu bilik yang sama. Sebab satu bilik tu ada 4 katil. Jadi dia kata memang sesuai. Diorang tak nak pisah-pisah bilik, tidur sama-sama dalam satu bilik. Kalau berlaku apa-apa, diorang berempat memang dah ada kat situ. Okey. Malam pertama. Malam pertama. Waktu tu, Adila tengah... Apa cakap Adila ke Adibah? Adila kan? Lebih kurang lah Adibah. Malam tu, Adibah memang jadi kebiasaan dia, sebelum tidur dia pergi gosok gigi. Jadi dia pun malam tu pergilah berlenggang-lenggang lebih kurang pukul 8 malam. Bukanlah malam sangat. Lepas makan malam tu, lepas sembahyang semua, pukul 8 lebih macam tu, dia berlenggang-lenggang daripada bilik dia nak ke tandas. Dan jadi ceritanya, bilik dia ni memang sebelah tandas.
tak adalah jauh sangat. Dia kata kalau bercakap dalam tandas, orang bilik sebelah boleh dengar. Dekatlah kan. Jadi dia berlenggang-lengganglah jalan ke bilik air. Dia pun masuklah dekat dalam bilik air. Dia pun pergi dekat sinki, dia berus gigi. Waktu dia berus gigi tu, tiba-tiba dia rasa seram-seram, sejuk. Tiba-tiba dia dengar pintu salah satu daripada toilet yang ada dalam bilik air terbuka, tertutup. Terbuka, tertutup. Tapi waktu tu tak ada orang. Waktu tu memang Adibah memang perasan tak ada orang. Siapa pula pintu yang terbuka tertutup? Nak kata ada angin, memang tak ada angin. Kalau betul itu adalah angin, bukan satu je pintu yang kata buka tertutup. 4-5 pintu bilik air terbuka tertutup. Abang pula yang seram. Kalau 4-5 bilik air, itu lagi seram. Itu dah tak fikir angin dah. Itu fikir macam nak lari je. Tapi Adibah cakap, satu je pintu terbuka tertutup. Dan pintu tu adalah pintu yang paling dekat dengan dia waktu dia bau gigi. Waktu tu dia rasa macam tak sedap hati, dia pun buat-buat bodoh sebab bila dia tengok dalam melintas dekat bilik air tu tak ada orang. Dan dia kata blok tu memang tak ada orang. Tiba-tiba abang punya kowe tukar merah pula. Dia dah sampai ramai-ramai. Minta jauh. Okey. Jadi dia kata memang blok tu tak ada orang. Jadi dia pun keluar slow-slow, relax, keluar pada bilik air dan dia pergi bilik dia. Bila dia pergi bilik dia, dia rasa tak sedap hati. Dia tanya dengan kawan dia, korang rasa tak malam ni rasa macam ada yang tak kena? Kata kawan-kawan dia, sejak daripada masuk di siang tadi, daripada tu dah memang rasa tak sedap. Sebabnya bilik ni dikelilingi dengan bilik kosong. Tingkat lain semua tak ada orang. Jadi tak sedap, dia kata. Dia punya perasaan ngeri tu memang menebal. Okeylah. Jadi diorang pun tidurlah malam tu. Diorang tidur malam tu, tak adalah apa-apa berlaku. Besoknya, waktu diadakan aktiviti bersama pelajar, si Adibah ni tanya dengan semua pelajar-pelajar, korang tahu tak kenapa blok tempat kami tinggal ni dikosongkan? Semua orang tak nak jawab, semua orang zip mulut. Diorang macam seolah-olah tahu, tapi macam diorang buat-buat tak tahu. Dan bila Adibah tanya dengan beberapa orang pelajar secara dekat, bersemuka lah, maksudnya berborak dekat-dekat, diorang pun cakap sebenarnya kami pun tak tahu sangat. Tapi melalui cerita makcik kantin, cerita daripada pihak Pak Gad, Mak Gad, dia kata blok yang cik duduk ni memang sesuatu. Memang ada sesuatu. Jadi sebab itu pelajar-pelajar tak diletakkan dekat blok tu. Jadi bila dah dengar macam tu, memang confirm lah bilik tempat dia orang duduk ni memang sengaja pihak pengurusan letak dalam sangkar buaya. Bilik tu adalah sebenarnya sangkar buaya lah. Sangkar keseraman, sangkar aram sebelah. Memang sengajalah fasilitator diletakkan kat situ sebab bilik-bilik lain dah penuh. Jadi itu malam pertama tadi kan. Malam kedua, malam tu, waktu tu kata Adibah dia dah ready siap-siap, dia nak pergi kencing siap-siap, dia dah siap semua, dia tak nak pergi kencing basuh berus gigi waktu tengah malam. Sebelum malam menjelang dia dah settlekan semua. Dia kata dah ready dah. Jadi dia pun tidur. Bila dia tidur, lebih kurang pukul 11 malam macam tu, dia dengar ada orang naik tangga. Sebabnya bilik dia ni dekat dengan tangga. Jadi dia dengar bunyi tapak kaki naik tangga. Cumanya tapak kaki naik tangga tu bukan tapak kaki macam manusia. Pak, tak. Dia macam tahu kan, macam benda tu melompat. Tak boleh sebut lebih-lebih. Dan benda tu macam naik tangga. Tapi yang tak bestnya, waktu tu Adibah seorang je yang dengar. Dia tu naik tangga, lepas tu pergi ke tingkat atas, ke tingkat 2. Lepas tu turun balik ke tingkat dia. Lepas tu naik balik ke tingkat atas. Lepas tu naik balik ke tingkat atas. Macam mana Adibah boleh tahu? Sebabnya dekat dalam kolej matrikulasi ni, kalau orang naik tangga, orang dalam bilik boleh dengar. Terutama orang yang dekat dengan bilik, yang dekat bilik dengan tangga tu, boleh dengar. Orang naik tangga tu, dia boleh dengar. Bergegar keadaan bilik tu kalau ada orang naik tangga. Jadi dia rasa itu memang bukan manusia. Sebabnya satu,
mana ada orang nak naik tangga ke blok tu pukul 2-3 pagi. Kalaulah misal kata budak-budak saja nak dengki, yang datang ni bukan budak-budak lama, budak-budak yang baru masuk. Jadi kalau budak-budak baru masuk ni, dia orang masih lagi tak kenal satu sama lain, tak sempat nak buat alliance, orang kata apa, nak buat kesepakatan untuk mendengki facilitator tu, tak sempat lagi sebab belum kenal satu sama lain. Jadi mesti bukan budak. Tapi kenapa benda tu berjalan seperti seolah-olah mempunyai satu tapak kaki. Jadi mulalah si Adibah ni fikir-fikir, apa benda yang selalunya yang ada satu tapak kaki je, yang bukan ada dua tapak kaki. Dia teringat gula-gula. Sebab gula-gula je yang ada satu tapak kaki, yang lain semua ada dua tapak kaki. Pak, ini tak puk 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 macam tu. Jadi dia kata, Allahu Akbar, dah macam mana pula ni macam ni. Tak apalah, dia pun teruslah buat tidur. Walaupun dia dengar benda tu bergerak bertapak-tapak satu sama, bertapak-tapak naik, bertapak-tapak turun, dia buat tidur. Dia ingat benda tu berhenti dekat situ. Tapi dia tak sangka benda tu daripada atas turun, pergi ke bilik air sebelah bilik dia. Nak jadi cerita pula, dia punya katil memang paling dekat dengan pintu bilik air. Maksudnya kalau orang masuk bilik air, dia boleh dengar. Benda tu masuk bilik air dengan menolak pintu, bunyi. Ya Allah, dah member pula duduk katilnya dekat dengan bilik air kan. Dia dengar benda tu masuk bilik air, dan dia dengar benda tu melompat dalam bilik air. Dan lepas tu dia dengar benda tu keluar daripada bilik air sambil melompat-lompat, dan melompat betul-betul dekat pintu bilik dia orang. Waktu tu Adibah cakap dia dah tak boleh tahan. Dia tunggu 10 minit, benda tu masih lagi duduk dekat depan bilik dia orang. Duduk dekat situ. Macam mana dia tahu? Sebab benda tu dalam 2-3 minit dia akan melompat. Tik, tik, tik. Lepas tu dia diam. Lepas tu dia lompat lagi. Tik, tik. Jadi lepas 10 minit tengok benda tu tak bergerak-gerak, yang si Adibah ni pergi melangkau ke katil sebelah, ke katil Lindah. Dicekiknya Lindah, suruh Lindah bangun. Dan Lindah pun bangun dengan matanya terpesat-pesat, tanya, kenapa pula ni? Cakap, aku rasa macam tak selesa lah tidur kat sini, boleh tak aku tidur sebelah katil kau, dekat katil yang sama tapi belakang badan kau? Maksudnya tidur atas katil yang sama-sama lah. Kata Linda, tak apalah, tidur je lah, kau takut kot, kata. Jadi bila dengar macam tu, terus Adibah tarik selimut, tidur sebelah Linda. Alhamdulillah, sampai ke esok pagi dia boleh tidur. Okay. Jadi besok paginya dia cerita dengan kawan-kawan dia, kau dengar tak semalam apa yang berlaku? Seorang pun kawan-kawan dia tak dengar. Tak ada pun kawan-kawan dia dengar. Semuanya tidur mati. Tapi Adibah cakap itu bukan main-main. Dia dengar betul-betul. Jadi dia cerita dekat kawan-kawan dia apa yang berlaku malam tu. Dah masing-masing ketakutan. Jadi untuk malam yang ketiga, iaitu malam terakhir, diorang bercadang untuk tidur dekat tengah-tengah bilik. Turunkan semua tilam, aturkan betul-betul dekat lantai, supaya kalau apa-apa terjadi, diorang ada bersama-sama. Sebelum ni kan diorang tidur atas katil yang berasingan kan. Jadi malam tu turunkan tilam, atur dekat tengah-tengah bilik, katil-katil ditepikan. Jadi diorang tidur malam tu. Okay. Waktu tu, masa tu tak ada apa-apa. Tapi lebih kurang pukul 1 pagi, tiba-tiba si Mariam bangun. Salah seorang daripada kawan Adibah lah. Si Mariam bangun. Lepas tu Adibah tanya, kau nak pergi mana malam-malam ni? Aku nak terkencing lah, dia kata. Okey, dia pun keluar daripada bilik, pergilah kencing seorang-seorang. Adibah memang tak nak teman, sebab Adibah takut kalau yang bangun pergi kencing tu bukan Mariam, orang lain. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga, pandailah kau Mariam, kau nak pergi kencing sendiri, dia kata dalam hati. Jadi Mariam pun pergi kencing. Selang 2-3 minit, tiba-tiba dengar pintu bilik air tu seperti ditendang, dan dengar Mariam berlari macam tak cukup tanah. Mariam masuk dekat dalam bilik, rempuh bilik, terjun dekat katil. Waktu tu Adibah tanya, Mariam, kau kenapa Mariam? Waktu tu Mariam kata, aku tak nak cerita, besok pagi aku cerita. Bila dah esok paginya, Mariam barulah buka cerita. Rupanya waktu dia tengah buang air
air kecil dekat dalam tandas. Tiba-tiba dia dengar ada orang masuk dekat dalam tandas secara berlari dan berdiri betul-betul dekat belakang Maryam. Bila Maryam toleh belakang, tak ada apa-apa. Tapi orang berlari tu dia dengar, dia rasa angin, pergerakan angin tu dia rasa. Tiba-tiba benda tu kat belakang dia. Dia pun toleh, bila tak ada apa-apa, dia pun berlarilah masuk bilik. Jadi diorang kata alhamdulillah, mujurlah malam tadi, malam terakhir kita kat sini. Patutlah blok ni dikosongkan. Jadi mungkin peristiwa-peristiwa ni yang menyebabkan pihak pengurusan tak nak letak pelajar. Sebab kalau letak pelajar, takut ada apa-apa yang berlaku, kejadian lagi buruk, student trauma. Setiap malam dikacau dengan makhluk alam sebelah. Dan di akhir ceritanya, dia beritahu dekat abang dekat mana lokasi matrikulasi ni. Dan abang pun terkejut. Oh, dekat je. Macam tu lah ayat yang abang cakap waktu tu. Okey, ini sebenarnya cerita ni mengikut kata Adibah. Dia dah hantar cerita ni dekat YouTuber lain. Dan dia dah hantar dekat website-website untuk diceritakan. Jadi mungkin cerita abang ni tersama lebih kurang dengan cerita-cerita dalam YouTube lain. Tapi abang tetap juga sampaikan, sebab itu adalah hasrat daripada Adibah, minta abang ceritakan dengan gaya abang sendiri. Okey, tamat untuk cerita yang pertama. Cerita yang kedua disampaikan oleh seorang lelaki melalui email, namanya Farouk, berlaku pada tahun 2005 dekat satu daerah, dekat satu sungai, namanya Sungai Kelantan. Kalau ada nama Sungai Kelantan, kat Kelantan lah kot agaknya. Tak tahulah kalau Sungai Kelantan kita sebenarnya terletak dekat Perlis. Abang tak rasa macam tu. Abang tak sempat nak tengok dekat dalam Google sebenarnya Sungai Kelantan tu kat mana. Tapi cerita kali ni kat Sungai Kelantan. Farouk cakap pada tahun 2005, pada waktu tu dia baru je habis SPM. Jadi bila dah habis SPM ni, dia selalunya tak tahu nak buat apa. Tapi dalam banyak-banyak aktiviti yang tak tahu nak buat apa tu, dia suka satu aktiviti iaitu memancing. Sebab dia kata setiap kali dia memancing, dia akan rasa tenang, aman, pada masa yang sama dapat rezeki. Dapat ikan, dapat udang, dapat sotong. Sotong tak dekat sungai kan? Tak dekat sungai kan? Rasanya tak dekat sungai. Jadi dia kata itu adalah aktiviti yang dia penuhkan sewaktu dia cuti-cuti SPM. Dia ada juga minta kerja dekat beberapa tempat, tapi kebanyakannya dah penuh. Sebabnya dia kata tempat-tempat yang dia minta kerja tu semualah kawan-kawan dia dah kerja. Jadi dalam keadaan yang dia ronseng, tak tahu nak buat apa, lebih baik dia pergi mancing. Nak jadi cerita pula, dia memang ada kawan kaki sama kaki. Maksudnya kaki pancing sama kaki pancing. Jadi dia kata memang diorang berdua ni ke mana-manalah pergi. Jadi pada satu hari tu kawan dia cakap, Farouk kata, aku jumpa pot baik punya dekat mana ke? Kau nak tahu, dekat Sungai Kelantan. Jadi bila dengar Sungai Kelantan tu, Farouk cakap, aku pernah dengar daripada orang lain, sungai tu keras, kata. Memang sebab itu kat situ ada banyak ikan, banyak udang, banyak binatang. Banyak makhluk laut lah yang boleh dipancing. Sebabnya tempat tu keras, tak ramai orang pergi. Kalau orang memancing dekat situ pun selalunya waktu siang ataupun ramai-ramai. Tapi dia kata kalau nak pergi ramai-ramai susah, sebab kebanyakan kawan-kawan kerja kan. Tinggal dia berdua je yang tak kerja, dia kata. Jadi tak nak, okeylah, bolehlah, kata Farouk. Kita pergilah tempat keras, kalau kita kena dengki kita balik, dia kata. Ini positif, husnuzon kata. Jadi seperti yang hari yang ditetapkan, diorang pun sediakanlah cacing, apa benda lah semua untuk jadikan umpan, roti. Sebab diorang yakin kat situ, diorang kata kalau jarang orang memancing dekat situ, benda yang paling banyak adalah udang. Jadi diorang disediakan beberapa umpan yang khas untuk udang makan. Jadi diorang pun bertolak lah. Sampai dekat lokasi tu lebih kurang pukul 10 malam lah, macam tu. Dah gelap, dia kata, 10 malam. Jadi dia kata, diorang pun cari-carilah pot. Jumpalah satu pot tu. Pot tu memang cantik potnya. Ada pokok besar, ada lalang-lalang yang tinggi. Lepas tu betul-betul dekat gigi air. Dia punya kedudukan dia dekat gigi air. Jadi kat kawasan yang dekat macam tu, dia kata kurang risiko kena serang dengan buaya. Sebabnya kalau buaya mendekat, kita dah boleh nampak. Nampak macam batang kayu kan. Jadi nampak kalau macam batang kayu tu cepat-cepat beredar lah, dia kata. Jadi dia kata dia pun dah jumpa pot tu, diorang pun duduk tidak bersebelahan. Farouk duduk dekat tempat ni, tapi ada lalang sebelah dia. Sebelah lalang tu baru kawan dia. Maksudnya dia duduk bersebelahan, cuma dipisahkan dengan lalang yang tinggi.
Jadi dia pun start lah memancing. Yang ni dah start seramnya. Bila dia tengah memancing, dia tak berborak, sebab memang menjadi syarat orang memancing jangan berborak kan. Jadi tengah memancing tu, lebih kurang pukul 11-12 malam macam tu, tiba-tiba Farouk cakap daripada ujung depan dia, datanglah seorang pakcik. Pakcik tu macam tengah nak memancing jugalah. Bawa mancing dengan dia punya baju pagodanya, dengan kain pelekatnya, jalan terbongkok-bongkok jalan. Dia jalan mendekati Farouk. Bila dah lebih kurang 10 langkah daripada depan Farouk, dia tanya, "Engkau buat apa kat sini?" Kata. "Memancing, cik," kata. "Banyak dapat?" Kata. "Tak adalah berdapat sebab kita baru sampai." Tempat sini memang banyak udang," dia kata. "Kalau kau pancing betul-betul, dapatlah udang." Lepas tu pakcik tu pergi ke sebelah, bertanya dengan kawan si Farouk ni soalan yang sama. "Engkau bila sampai?" Cakaplah, "Kita orang baru sampai," kata. "Kita nak mancing udang." Sebelum pakcik tu tanya, kawan Farouk dah beritahu dulu, sebab soalannya lebih kurang sama kan. Dia tanya dulu, "Kami ada daripada sini, sekian sini, nak cari udang ni. Okey, jangan tanya pakcik." Gelak pakcik tu. Lepas tu pakcik tu pun pergi menjauhi dia orang. Lepas tu pergi ke kawasan dia lah. Tu pakcik tu pun seolah-olah macam pasang lukah. Kamu kata macam pasang lukah letak dekat dalam sungai, dan pakcik tu menghilang dalam gelap. Selepas tu, tiba-tiba Farouk baru teringat, depan dia sungai. Pakcik tu macam mana jalan ke arah dia? Ke sungai tu cetek? Tak mungkin sungai tu cetek. Jadi untuk dapat kepastian, Farouk tanya dengan sebelah, dengan kawan dia. "Weh," kata, "kau nampak tak apa yang aku nampak tadi?" "Nampak," kawan dia cakap. "Apa yang kau nampak?" Dia kata. "Pakcik tu jalan atas air kan?" Dia kata. "Oh, betul. Aku rasa pakcik tu bukan orang lah weh," dia kata. Kawan dia cakap macam tu. Tu Farouk cakap, "Jangan tegur-tegur. Kita dekat tepi sungai, dalam hutan tepi sungai, bahaya." Jadi diorang dua-duanya sedar, rupanya pakcik yang datang daripada arah depan tu bukanlah pakcik manusia. Walaupun kedudukannya, walaupun muka, bentuk badan, ketinggian semua manusia, pakai kain pelekat, pakai selipar, pakai baju pagoda, lepas tu siap isap rokok lagi, ada rokok macam rokok Marlboro. Lebih kurang lah. Jadi dia kata macam orang, dia kata. Tak nampak pun macam benda-benda alam sebelah, macam orang, dia kata. Cuma dia boleh jalan atas air. Tapi bila dah jalan atas air ni, memang bukan makhluk alam kita lah, makhluk alam sebelah. Jadi dia orang pun terus memancing, dapatlah lebih kurang 4, 5, 6, 7 ekor udang lah. Farouk dapat 3, kawan dia dapat 4, 7 ekor udang. Dan disebabkan dia orang dapat 7 ekor udang tu, dia orang pun teruslah memancing sampailah ke pukul 2 pagi. Dekat pukul 2 pagi tu, tiba-tiba Farouk nampak dekat depan seberang sungai tu ada satu pokok yang besar dan tinggi. Tiba-tiba dia nampak dekat pucuk pokok tu ada seolah-olah macam bara api yang kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap, kadang-kadang tak berapa terang, kadang-kadang tak berapa nak terang. Jadi dia nampak seolah-olah macam orang tengah isap rokok. Kan orang isap rokok kan kadang-kadang apinya menyala, lepas tu kadang-kadang apinya slow, tak berapa nak menyala sangat, tak berapa nak cerah sangat. Jadi Farouk tanya dengan sebelah, "Weh, kau nampak dekat pucuk pokok tu?" Lepas tu kawan jawab, nampak, dia kata. "Jangan risau," dia kata. "Itu bukan manusia," dia kata. "Oh, betul lah, aku pun rasa bukan manusia. Itu mesti makhluk alam sebelah tu tengah isap rokok tu. Tapi nak sangat udara segar isap rokoknya dekat atas puncak pokok," dia kata. Gelak-gelak dia. Kawan dia sempat tegur, "Jangan gelak. Tadi kita dah tersalah tegur orang tua. Sekarang ni kita tegur sekali lagi, takut ada benda-benda buruk berlaku." Tapi memang betul, memang benda buruk berlaku. Habis dia cakap macam tu, benda yang berapi, berkelip-kelip macam api rokok tu, tiba-tiba membesar. Dia punya kebesaran dia lebih kurang 2 biji bola, abang nak cakap bola golf, 2 biji bola sepak. Besar lah kan. Jadi benda tu berputar dekat atas puncak pokok ni. Yang member ni, Farouk dengan member dia tengok je, apa benda pula tu. Dia orang tak terfikir tu adalah polong ke apa benda ke, lebih kurang macam tu. Dan tapi benda yang lebih ekstrim jadi bila tiba-tiba benda berapi berputar-putar dekat puncak pokok tu, terjun jatuh dekat dalam sungai, sampaikan air berkocak-kocak, sampaikan diorang yang duduk dekat tepi tebing tu, air tu terkena dekat diorang punya kaki. Begitu berkocaknya. Waktu tu Farouk dah terkejut, kawan dia dah terkejut.
Dan bila benda tu tenggelam dalam air, berkocak air, dan dalam air dah tak ada lagi berbola api tu, hilang macam tu, hilang di telan air. Jadi Farouk cakap, weh, nak buat macam mana sekarang ni? Jadi kawan dia kata, ini menunjukkan diorang tak suka kita mancing kat sini. Jomlah, kita dah dapat 7 biji buaya, 7 biji udang ni, 7 ekor udang ni. Jadi jomlah kita balik. Jadi diorang bungkus-bungkus, diorang pun balik rumah. Maksudnya, tamatkanlah aktiviti memancing kat situ. Dan diorang kata itu adalah pengalaman yang pelik sepanjang diorang memancing dekat Sungai Kelantan. Hari ini abang sampaikan 2 cerita sebab kedua-dua ceritanya boleh tahan panjang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengar cerita yang abang sampaikan. Walaupun abang ni bercerita banyak kekurangan kalau berbanding dengan YouTuber lain kan, dengan dia punya cara ekspresi cerita, lighting punya. Abang nak macam bodoh je. Macam dah lah je YouTube-nya kan, tapi abang buat semampunya sebab kalau nak buat yang lighting tu abang rasa macam abang tak pakar dalam tu. Jadi abang gunakan apa yang abang boleh, apa yang ada kan kita gunakan sebaiknya. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Terima kasih pada yang membeli baju-baju, perapan sate dan juga sambal lara yang abang jual. Bagi siapa yang nak dapatkan, masih lagi boleh dapatkan. Abang letakkan link-link pembelian dekat kawasan description area dekat dalam setiap video abang. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.